Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid tahun 3 ASK Section 19. Okay, hari ini kita akan belajar Unit 12 Amalan Pemakanan Sihat. Okay, hari ini kita akan belajar pendidikan kesihatan. Dah 2 minggu dah kita belajar pendidikan jasmani. Jadi minggu ini kita akan masuk pada topik pendidikan kesihatan. Okay. Pendidikan jasmani kita dah belajar 2 topik sebelum ni, iaitu gimnastik dan pergerakan berirama. Saya harap semua murid dah faham 2 topik yang kita dah belajar sebelum ni. Jadi hari ini kita akan belajar unit 12 Amalan Pemakanan Sihat. Okey. Kalau ada buku teks boleh tengok buku teks, kalau tak ada tak mengapa, boleh tengok dekat paparan yang ada depan awak ni. Okey. Amalan Pemakanan Sihat unit 12 tahun 3. Okey, kita tahu hidup ni kita kena makan. Tapi makan makanan yang macam mana kita kena makan? Okey, di Malaysia kita ada Kementerian Kesihatan telah buat satu piramid makanan di mana makanan ni disyorkan kepada rakyat-rakyat Malaysia Piramid makanan ni, untuk pengetahuan murid-murid, dia berbeza-beza mengikut negara lah. Tapi kita, Kementerian Kesihatan kita dah tetapkan piramid makanan kita yang macam awak lihat tu lah. Okay, yang depan mata awak ni ada piramid. Okay, sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak tanya, kenapa kita panggil piramid makanan? Kenapa kita tak panggil berbola ke, segi empat makanan ke? Kenapa kita panggil dia piramid? Okay, ada sebab dia. Ada sebab dia mengapa kita panggil dia sebagai piramid makanan. Okay, kita tengok. Saya akan buat piramid ni, kita akan pergi belajar satu demi satu. Okay, sebelum tu, tadi macam saya cakap, kenapa kita panggil dia piramid? Piramid ni kalau kita tengok, dia dibina daripada bawah hingga ke atas. Betul tak? Tapi dari bawah dia, tapak dia besar, tapi dia menguncuk kecil ke atas. Okay, dia tapak besar. Okay, dan dia mengecil ke atas. Kerana apa dia panggil piramid makanan? Sebab di bawah ni kita kena besar, betul tak? Makanan banyak di bawah berbanding di atas. Okay, kita akan tengok lebih lanjut dekat slide-slide yang seterusnya. Okay, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okay, piramid makanan Malaysia. Okay, kita ada 4 aras. Ada 4 aras. Aras 1 bawah sekali, aras 2, aras 3 dan aras 4. Okey, saya akan pecahkan satu demi satu aras ni dan terangkan kenapa aras-aras ni ada dicipta oleh Kementerian Kesihatan kita. Okey, ada berapa aras? 4 aras. Kena ingat ada 4 aras. Ada negara yang bagi 5 aras tapi kita Malaysia ada 4 saja. Okey. Pembahagian piramid mengikut aras lah. Okay, macam saya cakap tadi, saya akan huraikan satu-satu. Okay, saya dah potong tu. Kalau awak tengok tu, dekat dalam gambar ni, saya dah potong piramid tu, letak. Saya ambil yang bawah sekali, aras 1 tadi. Sekarang ni kita akan fokus kepada hanya aras 1. Okay, apa yang ada dalam aras 1 ni? Okay, seperti yang kita tahu, piramid tadi, tapak dia besar, betul tak? Bila besar tu maksud dia, dalam istilah lain, kita ni sebenarnya kena makan makanan yang ni secukupnya. Tak boleh. Kalau bermakna yang atas tadi macam mana? Tak apa, nanti kita akan pergi satu persatu. Okey. Dekat aras 1 ni terdapatnya 1 nasi, 2 ubi-ubian, 3 produk-produk bijirin, 4 mi dan 5 roti. Okey. Produk-produk ni macam awak biasa makan. Okey. Ini adalah makanan utama kita, rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia memang makan nasi lah. Makanan ruji kita, makanan nasi. Okey, makanan ruji tu bermaksud makanan utama. Kat Malaysia ni kalau tak makan nasi, pelik, betul tak? Tapi ada juga orang yang suka makan mi, spaghetti. Itu tak dinafikan. Ada juga orang yang suka makan cornflake, dia suka makan honey star, ada yang suka makan roti canai. Itu tak dinafikan. Tapi
Yang penting sekali, makanan asasi yang utama yang memberi mereka tenaga adalah makanan di aras 1. Okey, kita tengok poin nombor 1. Makanan yang dapat memberi tenaga untuk penggunaan harian. Okey, kenapa dia berada di bawah? Yang paling banyak dicadangkan untuk makan kerana makanan-makanan ni yang kalau awak tengok tu, nasi, ubi, pijirin, mi, roti, kalau awak makan benda-benda ni, awak akan dapat tenaga. Okey, awak akan jadi sihat, boleh buat kerja, boleh belajar. Kalau awak tak makan nasi, awak akan jadi lemah. Jadi makan nasi secukupnya. Dah makan nasi belum? Okey. Dan benda ini, makanan yang berada di aras 1 ni, disarankan ambil 4 hingga 8 kali sehari. Awak boleh bayang tak? Nak tenaga tu. Awak dah, murid-murid ni, darjah 1 hingga darjah 6, memang digalakkan makan. Awak tak payahlah nak diet. Okay? Awak makan je. Awak makan. Sebab awak dalam proses membesar. Kalau awak tak makan nasi, awak tak makan ubi, awak tak makan bijirin, awak tak makan mi, awak tak makan roti, awak nak sibuk, nak diet, nak kurus, nanti mungkin terjadinya bantut. Apa tu bantut? Bantut tu maksud dia tak membesar lah. Kalau pokok tu kecil je. Awak tahu pokok bonsai? Pokok bonsai tu pendek kan? Dia takkan naik besar. Sebab itulah kita manusia ni, atau lebih kanak-kanak ni, kena makan makanan yang berada di aras 1 ni banyak. Disarankan 4 hingga 8 kali. Dan seterusnya, makan secukupnya. Okay? Di Malaysia, kita makan nasi. Orang di negara India, mereka makan roti ataupun berasaskan roti canai, tepung. Dia makan macam tu pula. Kalau awak tanya ayah-ayah atau atuk-atuk awak, zaman Jepun dulu, nasi susah nak dapat. Jadi mereka makan ubi. Ubi pun dapat bagi tenaga. Ubi dekat sini, awak jangan salah faham. Ubi, potato, ubi keledek, ubi, macam-macam jenis ubi lah. Ubi warna purple tu, ubi warna oranye, ubi warna putih. Tu semua ubi. Jadi ubi-ubi ni boleh bagi awak tenaga. Macam mi juga. Awak kata mi. Saya nak makan mi. Saya makan bihun boleh cikgu? Bihun tu juga dikategorikan sebagai mi. Spaghetti, bihun, mi, Maggi. Itu semua kategori mi. Maksud dia mi ni diperbuat daripada tepung. Diperbuat daripada tepung. Okey, roti. Okey, awak makan roti. Saya tak nak makan hari ni. Saya nak makan roti je cikgu. Boleh, no problem. Janji awak makan. Itu. Okey, ini dipanggil kategori karbohidrat. Aras 1 ni kita namakan dia sebagai karbohidrat. Karbohidrat ni akan memberi tenaga kepada kita. Okey, seterusnya. Kita pergi kepada kerata rentas yang seterusnya. Saya potong yang bawah tadi. Saya dah buang. So, saya ambil yang nombor 2 pula. Aras 2 tu. Okey, daripada piramid tu, saya ambil yang nombor 2 pula. Okey. Bila nombor 2 ni, iaitu sayur-sayuran. Dan juga buah-buahan. Okey. Dua benda ni berkait rapat. Iaitu ia adalah satu benda yang dikategorikan sebagai serat. Serat. Apa tu serat? Okey. Makanan yang dapat mengurangkan masalah sembelit atau sukar membuang air besar. Serat ni sebenarnya bagus. Jadi kalau awak tak makan sayur, kena makan sayur. Sebab apa? Nanti awak mungkin akan ada masalah nak membuang air besar. Sembelit, sakit perut, tak boleh nak berak. Sebab tu awak kurang serat lah tu. Serat tu macam mana? Dapat dari mana? Daripada sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey, selain tu, makanan ini, di aras 2 ni, dia kaya dengan vitamin C dan mineral. Kita ni, kalau tak cukup vitamin, tak boleh. Nanti antibody badan jadi lemah. Tambah-tambah lagi musim COVID ni, kalau tak makan sayur, tak makan buah, potensi untuk mendapat penyakit COVID tu, badan kita ni lemah untuk dapat penyakit tu lebih tinggi berbanding orang lain yang makan. Okey, seterusnya. Makanan yang dapat mencegah penyakit kronik seperti kencing manis, penyakit jantung dan kanser. Kalau awak tak makan benda-benda macam ni, dia akan menggalakkan penyakit-penyakit macam tu. Kalau awak tengok orang kat luar sana ramai kencing manis, sakit kronik, sakit jantung. Sebab apa? Sebab apa jadi macam tu?
Okey, sebab dia tak makan ni. Kenapa jadi macam tu? Kita tengok poin seterusnya. Makanan ni tidak kekal lama di dalam perut. Okey. Bila awak makan sayur-sayuran ni, dia akan menyah-tinjahkan. Okey, dia membuang makanan dalam perut awak tu. Dia proses-proses dia buang. Dia tak simpan. Bila dia tak simpan lama, proses nak jadi penyakit tu kurang. Contoh, awak suka makan lemak-lemak, awak suka makan benda-benda yang I gas semua kan. Jadi benda-benda ni, kalau awak tak makan serat ni, dia akan kekal kat dalam perut. Jadi dia akan membuatkan perut awak akan dia akan meresap benda-benda yang tidak elok kepada badan. Jadi itu yang sebabnya jadinya kencing manis, kanser, semua-semua macam tu lah. Sebab tak ambil serat. Kalau ambil serat, benda tu akan buang. Benda-benda yang tidak perlu tu dia akan buang. Okey. Serat ni atau makanan di aras 2 ni disarankan ambil 3 sajian sayur sehari dan 2 sajian buah sehari. So awak cuba kira lah. Awak makan dah sayur hari ni, dah makan buah hari ni. Dan benda ni kena makan banyak. Banyak. Kalau awak makan sikit-sikit je tak cukup. Makan banyak. Bagus untuk badan awak. Makanan di aras 2. Okey, kita ulang balik. Aras 1 tadi apa? Karbohidrat. Aras 2, serat. Okey, kita pergi ke aras yang ketiga. Okey, piramid bahagian aras ketiga. Saya potong pula yang dah dekat nak sampai atas dah. Okey, kecil sikit. Makin kecil Tadi besar, makin kecil. Iaitu produk tenusu atau susu dan daging ikan ayam atau legum. Apa tu legum? Dalam buku teks ada legum. Okey, legum ni adalah bermaksud makanan yang berasaskan ke kacang. Ke kacang macam kacang almond, kacang macadamia, kacang apa lagi, hazelnut, semua kacang-kacang tu, kacang soya semua. Tu ke kacang lah. Jadi kita kena makanan-makanan ni dipanggil sebagai protein. Protein. Tadi kita dah ada karbohidrat, kita dah ada serat, badan juga kena ada protein. Protein ni makan mengikut had yang dicadangkan tanpa berlebihan. Nak makan boleh tapi jangan lebih. Maksud dia, nak makan daging, boleh makan daging. Nak makan ayam, boleh makan ayam. Tapi jangan sampai berlebihan. Makan ayam KFC sampai 3 ketul. Makan ayam goreng, daging goreng, ikan 3-4 ekor. Makan jangan terlalu lebih. Makan boleh tapi jangan lebih. Okey, susu dan hasil tenusu kaya dengan protein yang tinggi, kalsium dan pelbagai jenis vitamin dan mineral. Okey. Kalsium dalam susu bertindak dalam membantu tulang dan gigi yang kuat. Siapa tak minum susu, tolong. Lepas ni minta minum susu. Sebab apa? Susu ni dapat memberi awak kekuatan daripada segi tulang dan gigi. Orang yang tak makan, tak minum susu ni, dia gigi rapuh lah. Kalau gigi rongak tu lain rongak tak bergigi. Tapi kalau gigi rapuh ni maksud dia gigit tulang kepak, gigi yang patah, bukan tulang yang patah. Okey. Jadi untuk dapatkan gigi yang kuat atau tulang yang kuat, kena minum susu selalu. Sebab itulah awak kalau jatuh sikit, ada setengah orang tu jatuh sikit je tapi patah tangan. Sebab kurang minum susu. Okey, sajian ini disyorkan hanya 1 hingga 3 kali sehari. Maksud dia jangan makan banyak. Maksud dari tadi piramid, bawah tu makan sebanyak yang mungkin kan. Kedua, makan dengan banyak. Yang ketiga ni, aras 3 ni, dia dah makin kecil ni, makan secara bersederhana. Nak makan ayam boleh. Sehari makan ayam, sehari sekali dah lah makan ayam. Kejap lagi makan ikan pula. Janganlah pagi, petang, siang, malam nak makan ayam. Sebab makanan ni perlu diambil secara sederhana. Protein. Okey. Dah faham dah? Tadi protein memberi kita kekuatan kalsium dan vitamin. Okey. Seterusnya. Aras 4. Aras atas sekali. Yang puncak lah ni. Okey. Ini puncak. Bila kita berada di puncak ni, makin kecil tu tak? Awak tengok benda tu kecil je. Okey. Puncak ni kecil. Saya potong rentas tu. Saya potong gambar tu. Kecil je. Sebab apa dia kecil? Sebab makanan ni perlu diambil sedikit sahaja. Kalau awak dapat tengok dekat situ. Okey, apa yang terkandung dalam aras 4 ni?
1 lemak, lemak. 2 minyak. 3 garam. 4 gula. 4 benda ni kalau saya cakap memang paling sedap. Memang sedap makan. Siapa tak suka makan McD kan? Siapa tak suka makan burger? Siapa tak suka makan ayam goreng? Siapa tak suka makan KFC? Lepas tu makan fries McDonald ke, makan apa-apa ke, masin sedap kan. Gula, I guess, minum air manis sedap. Tapi benda-benda ni semuanya tak elok. Okay? Makanan yang perlu dielakkan dan dikurangkan ni dikategorikan sebagai makanan lemak. Lemak. Okay, lemak. Makanan yang mengandungi kandungan kolesterol dan lemak yang tinggi. Burger awak makan dalam burger tu macam-macam ada. Lemak, kolesterol, minyak. Nak masak burger macam mana? Kena goreng. Dah lah ada daging. Daging digoreng. Lepas tu letak pula cheese, lemak. Macam-macam. Cheese tu okey lah. Cheese tu tenusu. Tapi awak letak pula dengan digoreng lah, macam-macam lah. Okay. Dan benda-benda ni, lemak ni, okay, saya nak cerita satu benda. Lemak ni bagus. Tapi kalau awak guna, tapi kalau lemak tu awak tak guna, awak rugi. Maksud dia dalam badan kita perlu lemak nak bagi tenaga. Tapi tenaga yang dibekalkan oleh lemak ni nak dibakar tu lambat. Jadi awak ni, tambah-tambah murid-murid ni, muda-muda lagi ni, kalau awak makan tapi tak exercise, lemak ni jadi lemak tepu. Itu yang gemuk deboh tu. Okay. Okay, penyakit. Awak akan senang dapat penyakit kalau selalu mengamalkan makanan yang berada di aras 4 ni. Penyakit dia contoh kencing manis, darah tinggi dan obesiti. Obesiti ni maksud dia gemuk. Gemuk yang melampau. Gula tu sebenarnya bagus, tapi kurangkan ataupun makan dengan sedikit. Saya rasa untuk penerangan piramid makanan ni dah lengkap. Jadi apa kata kalau kita tengok slide yang seterusnya. Okey, kesimpulan kesimpulan dan tugasan. Kurangkan makan makanan yang berada di aras 4. Okey, kesimpulan saya nak simpulkan kat sini. Makan makanan yang berada di aras 4 ni sikit ataupun tak payah makan. Kurangkanlah. Kalau tak makan tipu pula kan. Jadi kurangkan makanan yang berada di aras 4, banyakkan makanan yang berada di aras 1 dan 2 Okey, seterusnya amalkan makanan yang sihat demi kesihatan awak. Kalau awak nak makan KFC, nak makan McD hari-hari tak ada masalah, boleh. Tapi kalau awak sakit nanti siapa yang susah? Mak ayah susah, cikgu susah, kawan-kawan susah. Kawan-kawan nak ajak awak main pun awak asyik tak sihat je, makan gemuk. Apa perasaan awak bila awak nak main bola, kawan awak kata kau tak main lah, kau gemuk lah. Awak rasa sakit hati, betul tak? Jadi kita kena amalkan makanan yang sihat. Okay, seterusnya saya akan bagi satu tugasan lah. Tugasan tak susah, senang je. Nanti saya akan masukkan dalam GC masing-masing. Okay, guru-guru tahun 3 akan masukkan dalam GC masing-masing, iaitu tugasan anda cipta satu menu makanan sihat dan ambil gambar anda bersuah foto. Selfie. Saya tak nak ambil gambar je entah mana-mana. Awak curi gambar kat Google ke nanti, awak ambil, awak pun share. Okay cikgu, siap. Tak mau. Saya nak awak suah foto supaya saya tahu, okay, dia dah hantar. Okey, awak pun dah hantar. Bagus. Maksud dia saya tahu ni murid saya ni, dia buat sendiri makanan ni. Tak perlulah paksa ayah mak awak buat ke apa. Awak ambil makanan harian awak, saya nak tengok macam mana makanan awak. Sihat ke tak sihat? Makan sayur ke tak? Jangan pula ambil gambar nanti. Sayur tak makan pun tapi sebab cikgu nak ambil gambar. Kalau boleh cuba makan sayur. Tak nak makan sayur boleh makan buah. Makan buah Okey. Bersuah foto bersama makanan tersebut dan hantar di dalam GC masing-masing. Nanti attachkan gambar tu di dalam GC. Jadi aktiviti untuk minggu ni mudah. Contoh dia macam kat bawah ni lah. Saya tak sempat nak selfie dengan makanan yang saya makan tadi. Jadi boleh selfie dengan, ambil gambar ni, angkat pinggan letak sebelah, selfie, hantar gambar kat saya. Ataupun suruh ayah mak ambil lah. Tak kisahlah. Sama ada nasi ataupun sandwich ataupun apa-apa makanan sihat yang awak rasa itu makanan sihat awak. Jangan pula nanti dapat gambar tengah makan McD cikgu. Jangan macam tu. Saya tak nak macam tu. Kalau boleh kita amalkan budaya makanan yang
Sihat. Saya rasa tamatlah untuk sesi pembelajaran hari ini, pendidikan kesihatan, unit 12. Unit 12 tadi apa tajuk dia? Okey, kita tengok balik. Okey, piramid makanan, pemakanan yang sihat. Okey, terima kasih. Hari ini dah selesai tugas awak. Assalamualaikum dan selamat petang. Bye-bye.